PJPK Tingkatan 5 Pengurusan Mental dan Emosi. Emosi yang tidak stabil boleh mengakibatkan kemudaratan kepada fungsi tubuh badan dan mental seseorang. Ketidakstabilan emosi individu menyebabkan kegelisahan, murung, sedih, tiada menaruh sebarang harapan yang tinggi dalam hidup, tidak mampu bergembira seperti orang lain, serta berasa lesu dan pesimistik terhadap kebolehan diri. Kehidupan seharian akan turut terjejas serta menimbulkan masalah kepada keluarga, rakan serta masyarakat. Prestasi pelajaran akan merosot dan boleh menyumbang kepada masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Gangguan emosi tidak mengenal usia malah boleh berlaku kepada setiap individu seawal usia kanak-kanak. Remaja akan mengalami perubahan perkembangan dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Selain itu, perubahan dari segi peranan dan tanggungjawab sama ada di rumah atau di sekolah boleh menyebabkan remaja mengalami tekanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan salah satu daripada ketidakstabilan emosi pada peringkat ini. Salah satunya ialah kegagalan dalam peperiksaan. Stres atau tekanan semasa belajar dan bekerja merupakan salah satu tindak balas fizikal, emosi dan mental yang dialami oleh seseorang apabila tuntutannya tidak dapat dipenuhi. Kegagalan dalam peperiksaan akan menyebabkan murid berada dalam keadaan stres atau tertekan. Tambahan pula, tekanan daripada ibu bapa yang mengharapkan anak mereka mendapat keputusan yang cemerlang. Tekanan yang dirasai merupakan tindak balas fizikal, emosi dan mental. Stres atau tekanan ini akan menyumbang kepada ketidakstabilan emosi yang berterusan. Stres dan tekanan yang berterusan boleh menjejaskan waktu tidur, hilang selera makan dan mengelakkan diri daripada aktiviti sosial. Senario ini merupakan petanda masalah kesihatan mental yang lebih serius dan membawa kepada ketidakstabilan emosi. Situasi yang kedua iaitu perpecahan dalam keluarga. Keluarga yang tidak harmoni akan menyebabkan kestabilan emosi anak-anak terganggu. Apabila berlaku perceraian, anak-anak akan tertekan kerana terpaksa berpisah dengan ibu bapa dan adik-beradik. Keadaan ini menyebabkan ketidakstabilan emosi yang menyebabkan berlakunya kes seperti lari dari rumah, terlibat dalam gejala sosial seperti penagihan dada dan masalah sosial yang lain. Situasi yang ketiga iaitu masalah dalam persahabatan. Perbuatan mengejek dan menghina keadaan fizikal rakan antara perkara yang mengundang kepada perselisihan faham dan pergaduhan. Pergaduhan atau perselisihan faham dengan rakan sebaya yang tidak ditangani dengan baik dan bertoleransi boleh menyebabkan berlakunya ketidakstabilan emosi. Ketidakstabilan emosi akan berlaku apabila emosi tidak stabil. Emosi yang tidak stabil akan mendatangkan kemudaratan kepada fungsi tubuh badan dan mental seseorang. Setiap perubahan yang berlaku dalam kehidupan boleh menyebabkan remaja mengalami kemurungan serta tidak meletakkan harapan yang tinggi dalam kehidupan mereka. Namun, jika masalah ketidakstabilan emosi dibiarkan, berkemungkinan akan menimbulkan masalah kesihatan yang lebih serius. Mengurus kestabilan emosi adalah penting untuk yang pertama, membuat keputusan. Kestabilan emosi penting dalam membuat sesuatu keputusan. Apabila emosi tidak stabil, remaja tidak dapat berfikir secara rasional dan tidak berupaya membuat keputusan walaupun keputusan yang mudah. Yang kedua, merasa gembira. Pengurusan emosi penting supaya remaja sentiasa gembira dan ceria. Perasaan gembira akan membuatkan remaja akan berasa tenang dan fikiran menjadi stabil. Yang ketiga, penyatuan masyarakat. Emosi yang stabil akan melahirkan perasaan empati, kerjasama, bertolak ansur dan memaafkan. Perasaan ini akan mengeratkan hubungan dalam masyarakat. Emosi yang stabil akan melahirkan masyarakat yang positif. Yang keempat, badan dan minda sihat. Emosi yang stabil dapat membantu remaja untuk mengamalkan hidup yang sihat seperti bersenam, tidur yang cukup dan diet yang betul. Senaman dapat mengurangkan tahap kebimbangan dan stres menerusi penghasilan hormon endorfin. Yang kelima, iaitu berkomunikasi. Emosi yang stabil membantu kita berkomunikasi secara rasional. Berkomunikasi dalam kalangan ahli keluarga dan rakan dapat mengurangkan tekanan sekaligus menyihatkan dan menstabilkan emosi.
Kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi perlu ada dalam diri remaja. Tujuannya adalah untuk menambah baik mutu serta kualiti kehidupan. Pengurusan emosi yang baik akan berjaya mengawal perasaan marah dan tindak balas negatif serta bijak memilih tindakan yang tepat semasa menghadapi sebarang masalah. Antara kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi ialah yang pertama, aktiviti kerohanian. Mendekatkan diri dengan aktiviti keagamaan seperti ceramah agama dapat membuatkan hati menjadi tenang. Emosi yang stabil dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengakui kesalahan diri. Mengakui kesalahan diri ialah satu tindakan yang penting supaya kesalahan dapat dimaafkan dan perasaan menjadi lebih tenang. Ketenangan akan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan ketiga, mempunyai sifat empati dapat menjadikan seseorang individu lebih peka akan perasaan orang lain, dan remaja yang empati dapat mengurangkan tekanan emosi orang lain. Yang keempat, berkomunikasi secara berkesan. Komunikasi antara dua hala penting agar remaja dapat menceritakan masalah yang dihadapi, terutama kepada ibu bapa, kaunselor dan rakan rapat yang dipercayai. Ibu bapa dapat mengetahui masalah anak mereka dan berusaha mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Dan akhir sekali iaitu menjauhi sikap agresif, di mana sikap agresif akan membuatkan remaja tidak dapat berfikir secara rasional, terutamanya apabila sedang marah. Berupaya mengawal emosi ketika marah akan dapat menenangkan diri dan berfikir secara rasional.